Okay, kita mulakan sekarang. Alright, Puan Mawar adalah pemilik Mawar Floris di Kangar, menyimpan buku tunai mengikut sistem panjar dengan nilai panjar 300. Urus niaga dia ambil ada buku Mawar Floris. Okay, sebelum tu dia bagi baki pada Mac 31, baki bank 8368. Jadi yang ni adalah baki buku tunai lajur bank. Dia minta kita buat buku tunai runcit, buku tunai pun lajur bank sahaja. Jadi pertama sekali masukkan baki kat buku tunai. So baki kena tulis April 1 jugalah nah. Baki BB 8368. Lepas tu baki kat buku tunai runcit pun tarikh yang sama. April 1 baki BB 92 awak letak kat kolom sebelah debit. Okey, itu baki. Kemudian recoupment. Recoupment ni maksud dia adalah bayaran ganti tunai runcit, dia letak tanda soal. Jadi sini kamu kena kira ni lagi lah. Dia sebut di atas ni 300 adalah jumlah sistem panjang. Jadi baki lama tu ada 92. Jadi nak kena ganti balik sebanyak, kamu kena tolak lah. So 300 kena tolak dengan 92. Jadi kamu dapat recoupmentnya sebanyak 208. Yang ni ambil daripada mana? Daripada buku tunai yang besar ni, kita pindah masuk ke buku tunai runcit. Jadi mula-mula macam ni, nak rekod benda ni, kamu kena rekod dalam buku tunai dulu sebelah kredit. Nah, April 1 dia kata recoupment dengan cek. Jadi jumlah 208 ni kamu kena letak di kolom bank. Okay, dia bagi nombor cek ni kena masukkan lah. 511222. Butirannya kamu tulis tunai runcit. Okay, yang ni maksudnya kita keluarkan duit daripada buku tunai yang utama, kita pindahkan masuk ke buku tunai runcit. So sini, kalau tengok balik sini debit, sini kredit, duit keluar. Tadi so buku tunai runcit, duit masuk lah. So tarikh 1, kamu tulis sini bank, dan tulis debit 208. Okay, yang tu recoupment. Ini dipanggil catatan recoupment. Alright, so selesai recoupment. Bayaran untuk kertas A4, yang ni adalah buku tunai runcit. Jadi kamu tulis 3 hari bulan, kertas A4, bayaran 36. Analisis yang minta kamu gunakan ada 3, ada tulis pos dengan pejabat. Jadi kamu letak di bawah alat tulis RM36 nah. Itu untuk A4. Okey, untuk 6 bulan, bayaran untuk pewangi pejabat pun nilai kecil 25. So yang ni pun masuk dalam buku tunai runcit nah. 6 hari bulan, tulis ini pewangi pejabat RM25 dan di bawah belanja pejabat RM25. Okey, lagi sekali buku tunai runcit juga, stamp dan pos RM20, bayaran kecil, semua masuk dalam buku tunai runcit. 8 hari bulan, tulis sini stamp dan pos RM20, stamp dan pos kita masuk di bawah belanja pos. Okey, kemudian 10 hari bulan, bayaran kepada perniagaan matahari dengan cek. Yang ni keyword dia, kita bayar lah. Kita bayar kepada matahari. Maksudnya kita membayar hutang. Okay, kita membayar hutang kepada pembekal. Jadi sini kena masuk dalam buku tunai lajur bank lah. Okay, 10 hari bulan, lajur bank, memang dah lajur bank pun, 2685. Okay, nombor cek 511223. Okay, di ruangan butiran dia, kamu kena tulis nama pembekal dulu lah sebab kita bayar hutang. Jadi tulis sini, perniagaan matahari. Okay, nah itu 10 hari bulan. Okay, kalau kata betul, kamu write sekejap kita akan bagi tahu markah kat mana lah. Kalau salah, buat pembetulan dulu. Okay, 12 hari bulan. Keyword dia sini,
terima, okay, kita terima cek daripada Seroja. Yang ni adalah akaun belum terima yang membuat pembayaran hutang. Jadi terima maksud dia buku tunai masuk sebelah debit. So 12 hari bulan 3,700. Kemudian tulis sini Seroja Enterprise. Okey, selesai 12 hari bulan. 15, bayaran untuk surat khabar dan majalah ni angka yang kecil, jadi kita masuk dalam buku tunai runcit. Okey, 15 hari bulan, tulis itu surat khabar dan majalah. Jumlah RM22. Okey, kita letak di mana? Letak di bawah kolom belanja pejabat. Alright, 17 pun angka yang kecil, boleh masuk dalam buku tunai runcit lagi sekali. 17 hari bulan, tulis itu kertas dan dakwat. 58, so kertas dan dakwat letak di bawah alat tulis. 18 hari bulan, yang ni urus niaga yang buku tunai utama lah. Belian, keyword dia belian dengan cek. Bila belian bermaksud kita membuat pembayaran. Jadi rekod di sebelah kredit buku tunai utama. 18 hari bulan, bila belian barang niaga kita tulis butiran dia belian lah. Okay, belian nombor cek 511224, jumlahnya 3157. Okay, 18 hari bulan selesai. 21, keyword dia ialah cek diterima untuk jualan tunai. Jadi cek terima, kita rekod dalam buku tunai sebelah debit. 21 3430, butiran dia adalah jualan. Bila jualan barang niaga, butiran dalam buku tunai adalah jualan. Okey, 22 hari bulan, bayaran untuk bungkusan pos. Ini pun buku ini adalah buku tunai runcit lah, angka yang kecil-kecil ni. Tulis sini bungkusan pos. Bayaran berjumlah RM53. Letak di bawah analisis belanja pos. Bayaran untuk upah membaiki pintu pejabat. Yang ni pun lagi satu buku tunai runcit 25 hari bulan. Dia tulis sini baiki pintu ataupun upah baiki pintu pun tak apalah. Upah baiki pintu pejabat pun tak apalah, boleh lah. RM30 letak di bawah analisis belanja pejabat. Okey, kemudian terima cek daripada Orchid. Keyword di sini ialah terima cek daripada Orchid. Yang ni bila ada nama, maksud dia adalah akaun belum terima yang membuat pembayaran hutang. Di sini kita masuk sebelah debit buku tunai lah. 29, tulis itu Orchid. Orchid Enterprise. Masukkan nilainya 1350. Okay, dan last sekali, keyword dia adalah bayar. Bayar sewa bulan April. Jadi bila bayar, belanja besar, masuk di buku tunai biasa lah, buku tunai utama. 30 hari bulan. Tulis itu sewa sebagai butiran dan nombor cek 511225 dan angkanya 2,800. Okey, nah, yang tu adalah jawapan urus niaga yang kamu masukkan ke dalam buku tunai runcit dan juga buku tunai utama. Jadi sebelum kita jawab soalan penyata penyelesaian bank, kamu kena selesaikan dululah pengiraan dalam buku-buku tunai yang kita ada ni. Jadi sebelum tu kita kena jumlahkan dululah buku tunai runcit ni. Siapa yang tak ingat step, maka kita tengok sekarang ni. Okey, kamu garis di bawah jumlah-jumlah baris last ni. Okey, di sini kalau kita tengok balik, jumlah penerimaan adalah sebanyak RM300.
Okey, jadi sekarang ni kamu kira jumlah pembayaran. Kalau kita kira semua ni kita akan dapat sebanyak RM244. Okey, jumlah pembayaran 244. Itu kamu kena totalkan juga kolom-kolom setiap analisis ni. Alat tulis kamu dapat 94. Yang ni dapat 73. Yang ni dapat 77. Okey, belanja pejabat 77. Kemudian kamu make sure kamu total balik tiga-tiga ni. Make sure kamu dapat 244. Okay, ini lepas tu kamu nak kena kira baki. Jadi di sini kamu tengok balik. Ni sebenarnya ledger lah. Buku tunai runcit ni adalah ledger juga. So April 30. 30 April hari last tu. Kita tulis ni baki HB. Okay, berapa baki dia? 300 tolak dengan 244, kita dapat baki dia sebanyak RM56. Itu kamu buat lagi sekali garisan kat bawah ni. Ini yang kita punya jumlah besar lah, 300. Okay, ni dia punya ledger ni. Kita duit masuk 300, duit keluar 244, jadi kita ada baki sebanyak 56. Okay, kemudian kamu bawa baki itu ke esokkan harinya. Jadi April 30, esok tu adalah Mei 1. Tulis sini baki BB itu 56. Okay, dalam soalan kalau tak silap cikgu, dia suruh kamu tunjukkan juga rekrutmen kan, menunjukkan rekrutmen bulan berikutnya. Maksud dia minta kamu tuliskan bayaran masuk tunai gantian buku tunai runcit. Jadi kamu nak ganti balik berapa ringgit? Jumlah rekrutmen, kalau kamu ingat kita dah bincang soalan objektif, jumlah rekrutmen adalah sama banyak dengan jumlah pembayaran. Jadi di bawah ni kamu tulis lagi sekali 244 lah, ganti balik sebanyak yang kita telah pun gunakan. Di Mei 1 tulis sini bank. Okay, dia cuma minta tuliskan rekrutmen untuk buku tunai runcit saja lah. Yang buku tunai besar ni kamu tak payah tunjukkan. Okay, yang tu jawapan buku tunai runcit. Okay, buku tunai yang utama ni pun kamu kena imbangkan lah macam biasalah. Dia cuma ada laju bank saja, mudahlah kerja kita. Okay, jumlah besar adalah 16848. Okay, kita ada baki HB 7998. Okay, bawa sampai ke esoknya Mei 1. Baki BB 7998. Okey, nah yang tu jawapan buku tunai dengan buku tunai runcit. Okey, tak apa, markah nanti saya akan buat kemudian. Kita tak mau habis masa kat sini. Kita nak bincang jawapan saja. Jadi markah nanti kamu kira kemudian, saya akan screenshot dengan catatan markah nah. Alright, takat tu ada apa-apa nak tanya? Ada yang kamu salah waktu buat buku tunai, buku tunai runcit, ada apa-apa nak tanya? Sila tanyalah. Jangan duduk diam, tunggu saja. Ya. Kalau yang buku tunai runcit tu tak tulis bank ni, maka dia hilang dekat mana? Yang mana satu? Bank atas ke bank bawah? Buku tunai runcit yang atas. Ya. Maksud cikgu, catatan yang bank yang atas ni ke catatan bank yang bawah ni? Atas. Yang 208 tu? Ya. Yang tu kamu akan hilang markah sebab di sini dia bagi dua-dua ni satu markah. 92 dengan 208 tu kamu akan dapat satu. Jadi kamu akan hilang satu markah kat situ. Lagi satu, bila kalau kamu tak masukkan 208 tu, kamu akan dapat baki pun salah lah sebab duit tak cukup. Yang logik nak RM92, kamu nak bayar 244. Jadi duit kamu sebenarnya tidak cukup. Jadi kena masuk dulu duit, okay, baru boleh buat pembayaran. Jadi kalau kamu tak masuk 208 ni, kamu hilang markah kat atas ni. Dengan kamu akan hilang markah baki HB yang bawah ni lah. Sebab baki tunai kamu akan jadi negatif. Okay, faham tak? Okay, ada lagi tak nak tanya? Thank you. Alright, welcome. Okay, settle yang tu. Sekarang ni kita tengok soalan yang ketiga ni. Dia buat penyata penyesuaian bank bermula dengan baki buku tunai. Mula dengan baki buku tunai. Jadi kalau tengok balik jawapan kita, inilah buku tunai ruangan bank lah. Kita punya baki di bawah ni
berada sebelah mana. Ingat kamu kena baca baki BB nah. Kita kena baca baki BB. Jadi yang ni kalau kita baca, ini adalah baki debit. Kan dia duduk sebelah debit nah. Baki debit buku tunai. Alright, jadi kalau ingat balik format, ni ya, saya dah buat format kosong kat sini. Okey, penyata penyesuaian bank ni dia ada 3 kolom lah. Kolom butiran, kolom RM pertama, RM kedua ni yang cikgu duk buat petua dalam kelas tu. So kalau ikut soalan ni, mula dengan baki buku tunai. Jadi kita tengok ayat kita kat atas ni, baki kita ni baki debit. So kamu tulis kat atas ni, baki debit di buku tunai. Jadi dia kata tanpa kemaskini buku tunai, maksud dia kita terus buat penyata penyesuaian bank. Kita tak payah kemaskini buku tunai. Yang kemaskini buku tunai tu cikgu akan buat video tambahan nanti nah. Saya akan masukkan dalam grup. Untuk hari ni kita bincang yang ikut soalan ni betul-betul. So kita dapat 7998. Okey, baki debit buku tunai ni maksud dia baki kita positif. Jadi masukkan nombor tu macam biasalah 7998. Kemudian kita akan ada benda yang kita nak tambah. Okay, kita buat tambah dulu, kamu selang lah dalam 4-5 baris dulu sikit. Kemudian kita ada benda nak, kita akan tolak. Okay, kita selang beberapa baris. Dan bawah ni kita akan tamat dengan jawapan di penyata bank. So, kita tulis dulu baki, kita kosongkan dulu, nak tulis debit ataupun kredit di penyata bank. Kalau ikutkan kita tahu dah jawapan kita. Jawapan kita mesti dapat 6118. Ni kita punya jawapan. Okey, yang tu format nah, format penyata penyesuaian bank. Cikgu bagi masa untuk kamu tengok dan buat format ni. Okey, baki debit di buku tunai, kita tengok angka jawapan kita tadi 7998 ataupun angka kamu yang lain dululah. Okey, ada tambah, ada tolak, lepas tu kita buat baki, kita kosongkan dulu di penyata bank. Kalau ikut jawapan dia 6118. Okey, ni petua yang cikgu ajak kamu dalam kelas nah. Baki siapa lebih, baki siapa kurang. Lebih nak kurangkan kena tolak, baki kurang, baki lebih kurang, kalau nak bagi lebih kena tambah balik. Okay, yang tu yang cikgu petua dalam kelas. Okey nah, yang tu format kosong penyata penyesuaian bank. Sekarang ni kita nak refresh balik langkah-langkah kamu untuk mendapatkan item untuk kamu masukkan dalam penyata penyesuaian bank. Jadi di sini kamu akan tandakan buku tunai yang kita buat tadi dengan penyata bank soalan. Jadi kalau kamu masih ingat lagi, kita akan compare debit ke kredit. Kita akan check secara silang. Yang debit buku tunai, kita akan compare ke sebelah kredit buku tunai kita. Yang sebelah kredit dalam penyata bank, kita akan compare ke sebelah debit buku tunai. Okay, yang bawah ni, cikgu berarrow tu, ini untuk buku tunai kita. Yang ni yang debit, yang ni yang kredit. Sebab kita mau ulang balik nah. Dalam penyata bank, kita dah belajar dulu, kredit bermaksud duit bertambah. Kita di bank adalah kita ni liability. Setiap kali kita simpan duit, bank akan kreditkan akaun bank kita. Bila kita keluarkan duit, bank akan debitkan akaun bank kita. So kamu ingat balik yang tu nah. So yang tambah di penyata bank, kamu kena compare dengan yang tambah di buku tunai. Dalam buku tunai kita, debit tu bermaksud duit masuk. Jadi yang kredit dalam penyata bank, kamu kena banding dengan yang debit dalam buku tunai. Yang tolak dalam penyata bank debit, kamu kena compare dengan yang tolak dalam buku tunai. Dalam buku tunai kita, yang kredit tu adalah tolak. Okay, kita nak tanda benda-benda yang sama. Jadi kamu kena tengok angka dan juga kamu kena tengok nombor cek untuk pembayaran. Okey, jadi kita tengok sana ni kita nak tanda dalam penyata bank dan buku tunai jawapan kita sendiri. Sebelum tu dia kata maklumat tambahan cek bertarikh 12 April dipulangkan oleh bank. Maksud dia cek yang mana ni? Cek 12 April ni adalah cek inilah Seroja Enterprise ni adalah cek tak layan lah. CTL, cek tak layan. Okey, tak apalah yang tu cek tak layan. Kita tengok angka-angka dalam penyata bank, kita nak tick dengan buku tunai. Kita tengok yang tambah dulu.
dalam penyerta bank kita ada 3430. So ini dalam buku tunai pun ada kan jualan 21. So ini kamu boleh tick. Okey, tick 3430, tick 3430. Okey, 600 ni tak ada. Okey, jadi dalam buku tunai untuk sebelah kredit dengan debit ni kamu cuma ada satu benda yang sama lah, iaitu 3430 saja. Okey, sekarang ni kamu compare sebelah debit penyerta bank dengan sebelah kredit buku tunai. Okey, 208, cek nombor cek. Nombor cek kita 511222. Yang ni pun 511222. Okey, sama. Boleh tick. Okey, item tu sama. Kemudian yang ni pula 511221. Okey, kamu tengok ni nombor cek ni 221. Yang ni bermaksud cek bulan lepas. Dalam buku tunai kita, cek pertama kita adalah 222. Bila ada cek 221, yang ni maksud dia kita tak gunakan maklumat ni. Okay, kamu boleh pangkah. Kita tak akan gunakan maklumat cek 221 ni sebab ini cek bulan lepas. Okey nah. Kemudian yang ketiga kita ada 511223. Okey, nombor cek 223, yang ni pun 223. Nombor cek sama. Tapi kalau kita tengok angka tak sama. 2865, tapi sini 2685. Yang ni masih lagi item yang sama sebenarnya. Cuma berlaku kesilapan. Okey, ni kamu catat kat tepi ni kita ada kesilapan buku tunai. Okey, yang ni yang kamu kena fikirkan sikit. Okey, kamu tengok angka dia. Yang ni kamu akan andaikan yang betul siapa? Kalau berlaku kesilapan macam ni, kamu akan andaikan penyerta bank betul, buku tunai tu salah. Okey, jadi kamu tengok 2865 ni kita baca sebagai angka yang betul. Okey, 2685 ni kita baca sebagai angka yang salah. Dia berada di sebelah mana? Dia berada di sebelah tolak. Okey, dia berada di sebelah tolak. Jadi kamu tengok, kamu kena fikir sikit. Kamu terkurang tolak ke terlebih tolak? Siapa nak jawab? Terkurang tolak ke terlebih tolak? Kamu patut tolak 2865. Yang ni angka penyerta bank betul. Tapi kamu tolak dalam buku tunai 2685. Kalau ikut beza dia berapa ringgit? 2865 tolak 2685. Beza dia sebanyak 180. Okay, siapa nak habaq kat cikgu? Yang ni kamu terlebih tolak ke terkurang tolak? Terkurang. Okey, betul. Kamu terkurang tolak. Jadi kamu boleh catat sini. Terkurang tolak. Terkurang tolak sebanyak RM180. Nah, itu kita akan fikir kemudian. Okey, sambung lagi item berikutnya. 511224 3157. Ni apa ada lah. Nah, 224 3157. Okey, RM50 tak ada. Alright, jadi sekarang ni kamu dah tanda semua yang sama. Yang kita nak guna maklumat yang tidak sama. Jadi kalau sini saya akan gunakan highlighter lah. Okay, tadi yang kita ada highlight seroja. Seroja tak tick. Sebab yang ni dia kata cek tak layan. Jadi bila cek tak layan bermaksud penyerta bank tak akan ada. So yang pertama benda yang tak sama Seroja Enterprise. Kemudian yang kita tak tanda ni Orchid Enterprise. Kemudian kita tak tanda sewa. Sewa 2,800 dan yang kamu kena tanda ni yang kesilapan ni. 180 ni nama dia perniagaan matahari. Ini kita warnakan yang angka yang salah. Kita tak ambil angka 2685 ni. Kita ambil angka 180 untuk kamu warnakan. Okay, itu yang dalam buku tunai yang gini yang kita berminat. 3,700, 1350, 180 kesilapan dan juga sewa 2800. Yang dalam penyerta bank yang kamu minat, yang kamu tak tanda ni dua je lah. Dividen RM600 dan juga charge bank RM50. Okey, jadi yang kamu nak guna berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, hanya 6 item saja yang kamu akan masukkan dalam penyata penyesuaian bank.
Okey, kalau kamu masih ingat cikgu ajak tajuk ni awal-awal term dulu ni, kita nak kena tengok baki siapa lebih, baki siapa yang kurang akibat daripada 6 item yang ada di hadapan kamu ni. Dan cikgu dah pernah abang dulu. Keyword dia senang saja. Siapa dah tambah, dialah bakinya lebih. Siapa yang sudah tolak, maka dialah bakinya kurang. Ingat tu, siapa tambah, dia lebih. Siapa dah tolak, dia kurang. Kita tengok balik satu-satu. Dalam buku tunai, kamu ada 2 angka yang sebelah tambah. Okay, ni mungkin kamu boleh tuliskan semula di luar lah. Okay, lepas saya keluarkan balik untuk senang kita nak tengok jawapan kita nanti. Saya tulis kat tepi ni. Okay, saya cuma tulis yang kita nak guna saja lah. Oops. Kamu pun mungkin boleh buat juga lah macam ni. Okay, saya keluarkan maklumat yang kita nak guna saja. Buku tunai 3,700 seroja. Lepas tu kita ada 1350 orkid. Yang sebelah kredit kita ada kesilapan tadi. Matahari 180, yang ni kurang tolak. Kita terkurang tolak. Lepas tu kita ada 2,800 iaitu sewa. Okay, yang ni item sudah ada dalam buku tunai. Yang kita warna lah, yang biru tu. Okay, sekarang kita ambil yang penyata bank pula. Penyata bank ada 2 item saja tadi. Ini penyata bank. Debit, kredit. Kita cuma ada 600 dengan 50. 600 sebelah kredit, 50 sebelah debit. Butiran dia apa? Dividen dengan charge bank. Dividen dengan charge bank. Okay, ni cikgu cuma tuliskan maklumat yang kita nak guna sahaja. Okay, cikgu zoom masuk sikit sini. Yang ni yang kita nak guna sahaja. Kita tak tengok dah benda lain. Kita tengok 6 perkara ni sahaja. Lebih kecil sikit, 140 okay, kot. 140%. Alright. Tengok betul-betul nah. Yang ni tambah buku tunai. Yang ni sebelah kredit tolak buku tunai. Penyata bank kalau kredit maksud dia tambah penyata bank. Penyata bank debit bermaksud tolak penyata bank. Cikgu kata tadi siapa tambah dialah lebih. Siapa tolak dialah kurang. Kita tengok satu-satu. Dua-dua benda lah. Kita tengok satu bahagian. Seroja dan orkid sudah tambah di buku tunai. Maksud dia yang ni menyebabkan buku tunai lebih. Okay, 2 perkara ni menyebabkan buku tunai lebih. Siapa tambah, dia lebih. So, tambah di buku tunai, maksud dia buku tunai lebih. So, kamu tengok balik dalam format jawapan. Buku tunai sekarang ni lebih. Buku tunai lebih. Buku tunai lebih. So, nak masuk kat mana? Tambahkan tolak. Tengok petua ni. Buku tunai di atas. So, kita baca. Buku tunai lebih. So, kamu nak kena tolak. Perkara ni menyebabkan baki buku tunai lebih, baki penyertaan yang kurang ni. Untuk 2 perkara ni kamu kena masuk di bahagian tolak. So masuk kat tolak. Tulis balik nama penuh dia lah. Seroja Enterprise. Iaitu sebanyak 3,700. Kemudian kamu tulis sini Orchid Enterprise. $1,350. Pilih bahan lah, tengok balik. Dua-dua ni sudah ditambah di buku tunai. Sudah tambah, buku tunai dah lebih. Jadi baca balik ini, buku tunai lebih. Penyertaan bank maksudnya kurang. So lebih nak kurang kena tolak. Okay, nah yang tu yang ni settle.
Okey, yang kedua kita tengok yang sewa dulu. Yang ke-8 kamu kena tengok asing-asing lah sebab takut dia tak sama. Okey, sewa bermaksud sudah tolak di buku tunai. Bila sudah tolak bermaksud yang ni menyebabkan buku tunai kurang. Ingatlah cikgu kata, siapa tolak dia kurang. So yang ni menyebabkan buku tunai kurang. Sewa menyebabkan buku tunai kurang. So baca balik ayat dalam jawapan. Buku tunai kurang. Ni atas lah, buku tunai ambil yang kurang. So kurang, penyertaan bank lebih, jadi kita nak kena tambah balik. So sewa ni masuk di bahagian tambah. So kamu tulis sewa 2,800. Okey, yang ni selesai. Okay, dia buku tunai kurang sebab dia dah tolak. Okey, yang ni kena tengok betul-betul. Sebab ni kesilapan buku tunai ni ada 4 kesan. Kesan yang kita ni adalah kita kurang tolak. Jadi apa kesannya kalau kamu kurang tolak? Kamu patut tolak tadi angka yang lebih besar. Tapi kamu kurang tolak sebanyak 180. So yang ni, kesilapan ni akan menyebabkan buku tunai menjadi lebih lah. Sebab ini kesilapan. Kamu tolak kurang. Okay, kamu kurang tolak. Yang ni tolak sikit. Buku tunai tolak sikit. Penyertaan bank tolak banyak. Jadi maksud dia buku tunai berbaki lebih lah. Sebab kita tolak sikit. Jadi buku tunai lebih. Tengok boleh ayat tadi. Buku tunai lebih. So kamu masuk kat bahagian tolak. Okay, kamu tulis balik nama penuh dah. Perniagaan Matahari. Okay, masukkan 180. Nah, dia menyebabkan buku tunai lebih. So, ambil yang ayat ni, buku tunai lebih. So, kita kena masuk kat tolak. Okay, settle Matahari. Kemudian tengok pula yang item penyerta bank. Dividen 600. Sama macam cikgu ajak tadi. Siapa tambah, dia lebih. So, 600 ni sudah pun ditambah di penyerta bank. Buku tunai belum tambah. Jadi, ini menyebabkan penyerta bank berbaki lebih. Okay, dah tambah dia lebih. So PB lebih. Baca dalam jawapan. Sekarang ni PB duduk bawah. Ambil penyertaan bank, ambil yang lebih ni. Penyertaan bank lebih, kita nak kena tambah. So kamu tulis sini di bawah tambah. Dividen masuk sebanyak 600. Dan last kali charge bank. Charge bank ni sudah pun ditolak dalam penyertaan bank. So maksudnya siapa tolak, dia kurang. Jadi menyebabkan penyertaan bank berbaki kurang. So baca kat bawah sebab penyertaan bank duduk bawah. Penyertaan bank kurang. So kurang kena masuk kat tolak. So kena masuk kat tolak lah. Charge bank RM50. Masuk kat bahagian tolak. Okay, petua ni cikgu dah ajak dulu. Lebih, kalau atas lebih, bawah mesti kurang. So ikut logik lah, lebih nak bagi kurang kena tolak balik. Lepas tu kalau yang sebelah lagi kurang, bawah tu lebih. Kurang nak bagi lebih kena tambah balik. So kamu tengok kesan-kesan dalam item-item yang ada ni. Yang ni yang kita akan berpandu untuk kamu isi jawapan dalam penyata penyesuaian bank. Okay, bila dah masuk semua ke 6 item, kita pun siapkan pengiraan. 2008 tambah 600, ni dapat 3,400. Yang ni semua dapat berapa? 5,280. Okay, jadi kira betul-betul lah. Baki awal, baki debit buku tunai ni tambah dengan yang item tambah ni, kemudian kita akan tolak. So dapat tak jawapan-jawapan? So kita akan dapat, patutnya kamu akan dapat 6118. Dalam kalkulator 6118 tu nombor yang masih positif lah sebab besar kan. Tengok nombor atas 7,000 tambah 3 ni dapat apa? Dapat 11,398 kalau jumlah dulu kat sini. So 11,000 tolak dengan 5,000, duit dalam bank kita masih lagi positif. Jadi kalau tengok soalan pun, baki kita dalam soalan ni baki positif. Bila positif, maksud dia kamu tulis apa kat tepi ni? Kat ayat ni kamu tulis baki kredit. Kerana dalam penyertaan bank, baki positif tu maksudnya baki kredit. Kalau kata kamu dapat nombor bawah ni negatif, kamu kena tulis sini baki debit.
Kena itu soalan nombor 3, penyata penyelesaian bank soalan negeri Perlis.